Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan yang baik, rasa aman. Kita juga dapat menjalani kehidupan dalam keadaan serba-serbi cukup, alhamdulillah. Dan pada hari ini kita melihat suasana sahabat-sahabat saudara mara kita di Palestin, bukan hanya di Gaza. Gaza tu cukup teruk dengan pembantaian, pengeboman dan genosid yang tidak henti sejak lebih 30 hari ini, dan sudah mencecah angka lebih 11,000, mencecah 12,000 para syuhada, dan sebahagian besarnya adalah kanak-kanak, bahkan kanak-kanak yang belum dilahirkan pun. Dan itu adalah angka yang dicatatkan daripada rekod apabila mereka dibawa ke hospital. Dan di sana kita tahu ada ribuan lagi yang terperangkap berminggu-minggu di bawah runtuhan-runtuhan yang cukup sukar untuk diselamatkan. Jadi, dan itu suasana di Gaza, dan manakala di tebing barat ataupun di tempat-tempat lain seperti Jenin dan sebagainya, kita lihat pembunuhan dan juga pembantaian, penangkapan dan penderaan juga berlaku di West Bank ataupun di tebing barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu dan memberikan kemenangan kepada umat Islam yang teraniaya dengan kadar yang paling segera, insya-Allah. Kita juga kecewa dengan melihat perkembangan-perkembangan, bukan hanya pemimpin-pemimpin dunia yang utama, termasuk juga pemimpin-pemimpin negara-negara Islam yang baru sahaja bersidang 2 hari yang lalu. Namun beberapa resolusi untuk membuat sekatan terhadap Israel diveto dan tidak dipersetujui oleh beberapa negara utama yang kita anggap negara-negara penting dalam dunia Islam. Demikianlah situasi umat kita pada ketika ini. Dan dalam tempoh ini tentunya saya rasa ramai yang mengikuti perkembangan peperangan ataupun pembantaian genosid yang berlaku di Palestin kenal nama Abu Ubaidah, juru cakap rasmi Brigade Al-Qassam, yang videonya dinanti-nantikan. Bukan hanya kita yang perlu diterjemahkan untuk faham apa yang disebutkan, tetapi dunia Arab dan rakyat Palestin sendiri menanti apakah update-update terkini daripada Brigade Al-Qassam yang juru cakapnya adalah Abu Ubaidah. Jadi hari ini mengambil inspirasi daripada watak Abu Ubaidah ini yang ucapannya begitu tersusun, yang begitu menginspirasikan, dan antara yang paling saya ingat paling tersebar luas beberapa hari terakhir ini adalah kata-kata beliau yang menyebut bahawa jagalah wuduk, sikit masa lagi kita akan solat di Masjidil Aqsa. Dan itu memberikan satu perasaan yang cukup mendalam, yang membangkitkan semangat. Jadi hari ini bila saya duduk mengikuti dan mendengar ucapan-ucapan Abu Ubaidah, yang mana identitinya tidak dikenali, wajahnya tidak diketahui, sebarang maklumat yang substansial, maklumat yang penting tentang dirinya tidak diketahui. Bukan hanya kita, tidak diketahui juga oleh semua ejen-ejen risikan yang paling hebat yang ada di dunia barat itu tidak dapat mengenal pasti identiti beliau. Jadi bila sebut Abu Ubaidah, ini adalah nama salah seorang sahabat Nabi yang utama, 10 dalam kalangan 10 sahabat Nabi SAW yang dijanjikan syurga. Jadi saya fikir hari ini kita nak mengambil inspirasi daripada Abu Ubaidah yang sedang berjuang di Gaza. Kita cuba juga merenung dan melihat kehidupan sahabat Nabi SAW. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, ini adalah radhiyallahu anhu, adalah seorang sahabat yang sangat utama, sangat penting, yang mana kalau kita lihat beliau merupakan saudara jauh daripada Nabi SAW, sebab dia daripada Banu Harithah bin Fihr. Banu Harithah bin Fihr ni adalah Quraisy. So mereka ni ada, kita kena ada whiteboard untuk tunjuk
pecahan keturunan Fihr ni. Bagaimana ada Banu Hashim, kemudian dalam tu ada banyak lagi pecahan-pecahan kabilah, dan Abu Ubaidah ni adalah salah seorang daripada kabilah yang sangat kecil dalam Banu Hashim, tetapi dari sudut talian darahnya dia adalah saudara jauh kepada Nabi SAW. Sebelum kita pergi kepada kisah hidupnya, ada sesuatu yang menarik tentang Abu Ubaidah Ibn Jarrah ini, kerana ayahnya bukan bernama Jarrah, dan namanya yang asal adalah Amir ibn Abdullah. Amir bin Abdullah, itu nama dia sebenarnya. Dan ada beberapa sebab kenapa orang-orang Arab kadang-kala tidak membinkan atau memanggil seseorang itu dengan ayah kandungnya, tetapi memanggilnya dengan atuk. Satu, contohnya seperti Nabi Muhammad SAW sewaktu perang Hunain. Perang tu perang yang dijalani sewaktu ramai orang yang baru masuk Islam, dan mereka orang yang memuliakan kabilah, ketua-ketua kabilah. Dan waktu tu Nabi SAW dalam salah satu laungan yang Nabi buat sewaktu orang mula berpecah dan lari ketika diserang hendak, adalah Nabi kata, Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anak kepada Abdul Muttalib. Nabi SAW bukan anak kepada Abdul Muttalib, Nabi SAW anak kepada Abdullah. Tapi kenapa disebut anak kepada Abdul Muttalib? Kerana Abdul Muttalib itu adalah figura yang agung, yang besar. Dan kadang-kadang bila mereka ada atuk, datuk yang statusnya tinggi, terkenal, hebat, mereka akan menyebut bin kepada atuk tu untuk mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan sebab Nabi SAW juga tidak dibesarkan oleh ayah kandungnya Abdullah, tetapi dibesarkan oleh salah seorang yang utama adalah Abdul Muttalib. Jadi Nabi sebut bin Abdul Muttalib. Dan sebab yang ketiga yang mungkin ada kaitannya lebih direct kepada kisah Abu Ubaidah ni adalah apabila seorang ayah itu sangat keji, sangat teruk perangainya dan tingkah lakunya, disebabkan tidak rasa terhormat disebut sebagai anak kepada tuan punya badan tu, mereka akan skip nama dia dan sebut dia bin kepada atuknya. So Amir bin Abdullah ni, Abdullah mengikut rekod sirah yang paling utama yang dicatatkan oleh para ulama, ada dua narration, dua riwayat. Satu, bahawa dia mati sebelum Islam datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini apa yang disebutkan para ulama tafsir ketika mensyarahkan ayat tentang berperang setia kepada Allah dan Rasulnya sehingga berperang dengan keluarga sendiri, merujuk kepada salah satu peristiwa di perang Badar yang sangat popular tentang Abu Ubaidah ni. Abu Ubaidah pergi ke perang Badar, tetapi dia cuba sedaya upaya untuk elak bertembung dengan ayah dia sendiri. Tapi sebaliknya, ayah dia datang ke perang tu dengan satu misi, untuk bunuh anak dia. So duduk elak, last kali mereka bertembung juga di medan perang Badar. Dan dalam clash yang berlaku, pertembungan yang berlaku tu, Abu Ubaidah mempertahankan diri sehingga membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan ketika itu dia merasakan kesedihan yang amat, dirasa sangat kecewa, dan itu satu perkara yang tak perlu kita explain, kita semua kalau lalui pun ia cukup berat lah, ketika berdepan antara kebenaran dan kebatilan, dan ayah kita berada di pihak yang batil. Dan Allah SWT turunkan ayat dalam surah Al-Mujadilah, surah nombor 58 ayat nombor 22. Terjemahan dia, Allah kata, engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. So dalam perang Badar itu sebenarnya ramai sahabat yang berdepan dengan ahli keluarga sendiri. Mereka datang dari kabilah yang sama dan sebagainya. So itu satu penjelasan lah kenapa namanya tidak dibinkan kepada ayah kandung. So Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, anak kepada Jarrah lah, atuk yang sangat terkenal. Menariknya kisah Abu Ubaidah ni, walaupun dia 10 orang sahabat yang dijanjikan surga, statusnya sangat besar, nanti kita akan lihat di kemudian, tapi kisahnya sewaktu di Mekah tak banyak yang direkodkan. Secara umumnya memang sirah di Mekah ni sangat limited. Kalau kita buka buku sirah pun 1/3 atau kurang daripada itu adalah kisah di Mekah, dan selebihnya semua itu adalah kisah di Madinah, kerana waktu berada di Mekah keadaan sangat susah, banyak tekanan,
banyak penderaan dan penderitaan, seorang tak rekod dan orang tak kumpulkan banyak maklumat pada waktu Mekah. Dan salah satu poin yang dinyatakan oleh para mengkaji ialah kemungkinan besar Abu Ubaidah didera dengan sangat teruk oleh ayah kandungnya, dan dia tidak dicatatkan banyak peristiwa bersama dengan Nabi SAW. Cuma ada satu perkara yang sangat utama dan menjadi kelebihan Abu Ubaidah, kerana dia juga telah melakukan 2 hijrah. Ashab hijratain. Dia adalah orang yang melakukan 2 hijrah. Hijrah yang pertama pergi ke mana? Pergi ke Habsyah. Dan dia pergi ke Habsyah, tapi dia tak stay di situ, kerana yang pergi ke Habsyah ni ada 2 batch. Pergi balik semula, kemudian pergi semula. So Abu Ubaidah pergi balik, kemudian dia tidak pergi lagi semula ke Habsyah, dan kemudian dia juga melakukan hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi SAW. Bersama maksudnya Nabi pergi dengan Abu Bakar, tapi itu adalah arahan yang Nabi keluarkan, dan pada waktu itu dia juga berhijrah ke Madinah. So Abu Ubaidah ni dikenali dengan ketampanannya. Dia seorang yang sangat gagah, perkasa. Daripada kecil dia dalam keluarga yang kita panggil keluarga ketenteraan. Mungkin ayah dia duduk kat quarters macam tu lebih kurang. So dia dah biasa dengan rutin askar. Dia seorang pemanah yang sangat handal. Dia boleh memanah bukan hanya sambil berdiri, dia juga hebat memanah sambil menunggang kuda. Itu semua skill set yang luar biasa bagi seorang, kita panggil prajurit perang lah. Walaupun dia tidak pernah dilibatkan secara official dalam perang sewaktu dia muda. Dan ketika Nabi SAW baru mendapat wahyu, dia adalah orang top 10 yang masuk Islam terawal. Sangat awal, top 10 ni sangat awal. Waktu keadaan paling sukar, dia masuk Islam pada ketika itu. Ada berbeza pendapat sama ada dia masuk melalui Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar, ramai orang yang masuk Islam melalui kerjanya ataupun usaha dakwahnya. Tapi banyak juga tulisan yang menyebut bahawa dia masuk Islam direct daripada Nabi SAW. Dan selain daripada itu, tak banyak yang direkodkan tentang Abu Ubaidah, sehinggalah dia kemudian berhijrah pergi ke Madinah. Selepas ni kalau kita lihat di Madinah, kita akan lihat ada banyak sejarah yang direkodkan. Cuma ada lagi beberapa perkara tentang diri dia. Selain dia seorang yang sangat gagah, sangat skill, full dalam peperangan, dia juga seorang penggali kubur yang expert. Mungkin itu semua berkaitan dengan tangan dia yang kuat lah, kan? Sebab tanah kubur di Mekah ni atau di Madinah ni bukan macam di kita ni, korek-korek keluar air ni. Dia keras batu, dan Nabi SAW pernah beberapa kali memanggil Abu Ubaidah untuk menggali kubur, dan dia seorang expert grave digger lah kita panggil. Dan dia juga seorang yang sangat pemalu. Bahkan ada yang disebut bahawa kehormatan dan sifat tingginya malu dia itu diletakkan sekali dalam satu kategori dengan Abu Bakar, Uthman, kemudian disebut Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Dan dia juga seorang yang tak suka banyak bercakap, dia quiet. Tapi nanti kita akan sebut ada satu peristiwa berlaku, dan dia juga disebut sebagai, apabila dia bercakap, ucapannya luar biasa. Ucapannya menangkap emosi, ucapannya indah. So itu manakala kita boleh juga kaitkan dengan apa yang kita lihat sekarang inilah, ucapan-ucapan yang dinantikan daripada Abu Ubaidah yang ada di Gaza sekarang ni. So bila dia berhijrah, salah satu peristiwa yang terpenting adalah apa yang berlaku di peperangan Badar yang kita sebutkan tadi, sehingga dia bertembung dengan ayah dia sendiri, dan kemudian Allah SWT turunkan surah ataupun ayat daripada surah Mujadilah ayat nombor 22. Tetapi yang menjadi kemuliaan yang terbesar bagi Abu Ubaidah adalah sewaktu perang Uhud. Dalam perang Uhud, Abu Ubaidah antara orang yang berada di sisi Nabi SAW sewaktu berlaku counter attack. Dan kena ingat, Abu Ubaidah waktu ni mempertahankan Nabi. Siapa yang lead counter attack? Khalid Al-Walid. Nanti dalam beberapa tahun ke depan, mereka dua ni akan tag team. Khalid dan Abu Ubaidah akan saling jadi leader dan timbalan antara satu sama lain. Tapi waktu ni Abu Ubaidah bersama dengan Nabi SAW, dan waktu ini Nabi SAW telah diserang dan hampir, bahkan mereka bersorak, qatalna Muhammad, kita telah bunuh Muhammad. Tapi waktu ini Nabi SAW, dalam buku sirah dicatatkan nama-nama yang telah menyerang Nabi SAW. Utbah ibn Abi Waqqas, dia telah memanah Nabi SAW, dan panahan dia tu terkena pada helmet Nabi. Dulu helmet dia bukan macam helmet besi kita tengok cerita Hollywood tu. Dia adalah daripada ada rantai, dia macam jaringan rantai. So bila kena, dia tak tertusuk lagi, tapi dia mematahkan gigi Nabi SAW.
Kemudian ada seorang lagi nama dia Ibn Shihab, dia panah dan tepat kena di dahi Nabi SAW, tapi ada baju ataupun helmet besi tu, rantai besi tu ada. Dan yang ketiga nama dia Ibn Qami'ah, dia inilah orang yang berjaya menghayun pedang di pipi kanan Nabi SAW sehingga rantai-rantai besi itu tertusuk masuk ke dalam rahang Nabi SAW. Dan chaos bila dia sebut qatalna Muhammad, kita dah bunuh Muhammad, ada sahabat yang berhenti berperang. Dia tak boleh accept situasi itu berlaku. Dan pada ketika ini Abu Ubaidah yang lari sepantas mungkin dan mempertahankan Nabi SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq sendiri yang menceritakan kisah ini dalam riwayat Imam Bukhari. Abu Bakar cerita, Abu Ubaidah minta izin kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagi aku izin untuk aku cabut keluar rantai-rantai yang tertusuk ke dalam rahang Nabi SAW. Kenapa dia minta izin? Sebab Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama, dan untuk melakukan prosedur yang benda ni melibatkan keselamatan Nabi SAW, dia minta izin daripada Abu Bakar. Dan dia gigit besi tu, tarik keluar daripada bahagian pipi Nabi SAW sehingga gigi dia patah. Dan kemudian ditarik sekali lagi kali kedua sehingga dua gigi depan Abu Ubaidah patah. So dia akan sangat bangga dua gigi depan ni tidak ada adalah disebabkan dia menyelamatkan Nabi SAW. Dan para ulama yang menulis dia menyebut bahawa biasanya apa berlaku bila dua gigi tak ada kat depan, sebutan tak jelas, ucapan sounds strange, bunyi akan kita panggil ada speech impairment. Apabila berucap dia ada macam kerosakan pada bahasa, kepada bunyi dan lantunan suara. Tapi sebaliknya disebabkan apa yang Abu Ubaidah buat, selepas peristiwa itu suara Abu Ubaidah jauh lebih indah dan ucapannya jauh lebih baik, jauh lebih jelas. Dan dia seorang yang berperwatakan sangat diplomatik. Nanti kita akan lihat dalam sirah Nabi SAW ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Nabi SAW akan utuskan Abu Ubaidah kerana dia seorang yang ada ciri-ciri diplomasi yang sangat luar biasa. Dan satu peristiwa menarik juga tentang Abu Ubaidah ni, disebabkan dia seorang yang sangat handal di medan perang, Nabi sering kali hantar dia pergi ke ekspedisi perang. Dan dia pernah bersama dengan Nabi SAW dalam semua peperangan. Itu kalau dalam resume para sahabat, that is like 5-star batch lah. You pernah bersama dengan Nabi SAW dalam semua perang, itu ranking dia sangat tinggi. Dan ada salah satu Sariyah ni ekspedisi perang yang Nabi tak join, dipanggil Sariyah. Ada salah satu Sariyah Khabt, yang mana disebut sebagai misi daun kering. Kenapa disebut misi daun kering? Sebab 300 tentera Islam yang diketuai oleh Abu Ubaidah waktu itu pergi dan melalui kemarau dan kebuluran yang sangat dahsyat. Mereka ada bawa makanan, tapi makanan itu semakin hari semakin berkurang sehingga mereka hanya mampu makan satu kurma satu hari seorang. Itu je makanan yang mereka boleh bertahan. Sehinggalah satu masa mereka sedang lalu di satu kawasan nama dia Yambu'. Kawasan ni mereka dapati, ini tepi pantai di kawasan laut, mereka dapati ada satu ikan paus yang terdampar di tepi laut. Dan ikan paus itu sangat besar. Dan tentera Islam yang dah berminggu-minggu dalam keadaan tidak cukup makan, lemah, mereka berkemah di situ 2 minggu dan mereka makan daripada ikan paus tu. Dan ikan paus tu begitu besar, diceritakan dalam buku-buku sirah, 10 orang sahabat boleh duduk buat gathering di soket mata ikan paus tu. Maksudnya ikan tu sangat besar. Dan kan ikan paus ni, ikannya ada tulang kan, ada tulang tulang rusuk ikan tu. Tulang rusuk tu apabila ditusuk ke tanah, dia jadi macam terowong kan. So mereka boleh masuk naik unta dalam tu, duduk atas unta pun tak boleh sentuh lagi tulang ke atas. Maksudnya ikan dia sangat besar. Dalam riwayat sirah menyebut bahawa setelah 18 hari lebih kurang 2 minggu di situ, Abu Ubaidah dan para kontijen kemudian pulang ke Madinah. Dan Nabi SAW diceritakan kisah ni, mereka jumpa ikan paus, mereka makan. Sebab orang Arab dia sangat rare, dia tak makan seafood macam kita ni. Dia sangat rare. Dan bahkan dari insiden ni, barangkali satu-satunya insiden Nabi SAW tanya kepada Abu Ubaidah, ada bawa balik tak? Kita panggil apa, daging ikan panggil apa, ikan tu ada bawa balik tak? Dan Abu Ubaidah ada bawa balik dan dibagi Nabi SAW rasa ikan tu. So ini salah satu peristiwa Nabi SAW makan seafood. Dan ini satu peristiwa yang melibatkan
Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah ni walaupun dia daripada kecil dia handal berperang, dia masuk Islam sangat awal, disebutkan dalam buku-buku sirah, umur dia waktu masuk Islam antara 18 atau 19 tahun. Sangat muda. Kemudian dia bersama dengan Nabi SAW sepanjang fasa Mekah. Ada juga rekod-rekod yang kita sebut dekat Mekah ni tak ada banyak cerita, tapi ada yang sebut bahawa waktu kena boykot, Nabi SAW kena kepung, putus bekalan makanan, putus bekalan minuman. Dia antara salah seorang orang yang bekerja untuk menghantar bekalan menerobosi sempadan boykot. So dia bersama dengan Nabi SAW sepanjang fasa tu. Kemudian datang perang Badar, datang perang Uhud, Khandaq dan seterusnya, sampailah just before Fathul Mekah. Betul-betul tinggal sipi-sipi nak Fathul Mekah. Beza orang-orang yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah dengan orang yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. So salah seorang yang masuk last sebelum Fathul Mekah ni nama dia Amr ibn As radhiyallahu an, sahabat Nabi yang masuk Islam sangat lewat. Tapi satu ketika Nabi hantar Amr ibn As ni pergi peperangan. Dan apabila mereka dah berdepan dengan musuh dan musuh tu sangat besar, Amr ibn As tulis surat hantar ke Nabi SAW, wahai Rasulullah, kita perlukan reinforcement, kita perlukan tentera tambahan. Dan Nabi SAW hantar siapa? Abu Ubaidah bersama dengan tentera dia. Tapi Nabi pesan satu benda. Nabi kata dekat Abu Ubaidah, jangan bergaduh ataupun jangan berkhilaf soal kepimpinan. Nabi SAW dia kenal profil para sahabat ni, dan dia tahu apakah jenis ataupun kind of problem yang boleh timbul antara orang ni dengan orang ni. So bila Abu Ubaidah sampai di tempat Amr ibn As sedang menanti reinforcement, secara naturalnya orang para sahabat yang ada akan fikir siapa yang lebih layak memimpin? Abu Ubaidah. Orang lama, senior. Kalau tengok resume dia, dia cemerlang, dia bersama dengan Nabi SAW, semua tu. Tapi Amr ibn As, dia ada karakter dia. Dia juga orang yang penting, dia jadi duta besar, dia juga jeneral perang. Dia kata, Abu Ubaidah, kau datang, aku masih ketua, kerana kau reinforcement. Aku adalah tentera yang asal dihantar, aku masih ketua. So Abu Ubaidah mula sebut, engkau ketua unit kau, aku ketua unit aku. Amr kata no, tak boleh. Kau datang join tim ni, aku ketua kepada semua. So kemudian Abu Ubaidah kata Nabi SAW pesan, jangan berkhilaf, jangan bergaduh soal kepimpinan ni. Dia kata, okey, aku serahkan kepimpinan ni kepada engkau. Kemudian datang waktu solat. Waktu dulu jeneral perang juga imam salat. Dia all rounder lah kira. Khalifah juga imam salat. So dia bila nak solat, naturally semua orang fikir siapa akan jadi imam? Abu Ubaidah lah jadi imam. Tapi Amr ibn As pergi ke depan, dia nak jadi imam. So Ibn Hisham dan para penulis sirah ni sebut bahawa salah satu karakter Abu Ubaidah ni, dia ni sahlun walayyinun. Dia ni orang yang sangat easy going. Dia tak suka kecoh-kecoh lah pasal, dan dia tak suka sangat rebut-rebut kepimpinan ni. Dia orang yang simple, bagi dia kerja, dia deliver, dan dia tak suka bertelaga isu-isu ni. So dia kata biarkan Amr ibn As jadi imam dan jadi ketua. Dan dia menunjukkan karakter ini, sahlun walayyinun ini, dalam banyak ketika. Sehinggalah kita boleh pergi banyak lagi sebab kita ada kesuntukan masa. So bila satu peristiwa penting berlaku adalah Fathul Mekah. Fathul Mekah ni adalah Nabi SAW datang semula membuka kota Mekah. Nabi SAW pecahkan kontijen kepada 3 bahagian. Satu di bahagian kanan, satu di bahagian kiri, dan satu kontijen tengah yang Nabi SAW ada di situ. Dan yang mengetuai kontijen tengah ni ialah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Dia yang mengetuai kontijen Nabi SAW, membawa bendera masuk. Dia yang menurunkan unta Nabi SAW, dan dia yang pasakkan kemah untuk Nabi SAW. So dia adalah seorang sahabat yang sangat monumental, dan sehingga inilah peristiwa yang sangat penting sehingga dia digelar. Saya waktu dulu waktu sempat belajar di Jordan tu, pernahlah pergi ke makam Abu Ubaidah ni. Pernahlah dengar hadis ni ditampal pun, dibaca, ditulis di depan poster tu, tapi tak pernah tahu apa cerita yang menyebabkan dia mendapat gelaran yang cukup tinggi ini. Sehinggalah bila saya study baru saya faham, oh ini konteks dia. Satu masa waktu Nabi SAW berada di Madinah, Nabi waktu tu empire-nya sudah semakin besar dan sudah semakin mengukuh. So datang orang-orang Kristian daripada Najran. Najran ni kalau tengok kat peta, pergi kat Google Map, dia bawah Saudi tu, dekat dengan Yaman.
Diorang ni datang nak berbincang tentang agama. So Nabi SAW host mereka di masjid Nabi SAW dan bincang tentang agama Allah SWT, agama Kristian dan Nabi. Sehingga datang satu poin Nabi ajak untuk bermubahalah. Tuan-tuan pernah dengar mubahalah? Kalau pernah follow banyak isu-isu politik kat negara ni, mesti pernah dengar mubahalah. Dia adalah sumpah laknat. Sumpah laknat. So ditawarkan kepada Kristian ni untuk kita bersumpah, siapa yang menipu dan menyorokkan kebenaran, dia akan dilaknat oleh Allah SWT. So waktu ni Kristian daripada Najran ni kata, okey, yang ni kita tak nak. Kita tak nak sumpah laknat. Sebab dia tahu dia tak pastilah, kononnya dia tak pasti. Kalau dia betul Nabi, kita yang kena laknat Tuhan. So dia tak nak. Tapi dia request, boleh tak hantar seorang sahabat Nabi SAW yang paling terpercaya untuk bawa balik ke Najran untuk selesaikan beberapa urusan diplomatik yang berlaku di Najran tu. Sebab kita kalau faham geopolitik, lepas Nabi berkuasa di Madinah tu, ada beberapa perjanjian, alignment yang terganggu. Kalau kita follow apa yang berlaku di Palestin sekarang pun, kita akan nampak ada blok-blok dia kan. Yang ni kumpulan ni US, Europe, ni ada Iran, ada Rusia. So something like that. So Nabi SAW kata, okey, esok aku akan bagi tahu. Kita akan solat dulu, nanti aku akan bagi tahu siapakah dia Al-Qawi Al-Amin yang aku akan hantar untuk bersama dengan Kristian Najran ni balik ke Najran. Umar Al-Khattab sebutkan, waktu Nabi sebut benda ni, Umar berharap akulah orangnya. Dan semua sahabat lain pun harap dialah yang dipanggil dan disebut sebagai Al-Qawi Al-Amin. Kenapa semua berebut nak dapat title ni? Sebab Nabi SAW hanya pernah declare orang lain Al-Amin sekali. Dan itu datang daripada Nabi SAW sendiri sebagai As-Sadiq Al-Amin. Untuk seorang As-Sadiq Al-Amin memanggil seorang lagi Al-Amin, itu satu penghormatan yang tertinggi. Barangkali kita bayangkan, kita beritahu, sekejap lagi saya akan pilih daripada jemaah ni siapa yang akan saya calonkan nama dia untuk ambil Tan Sri daripada yang di-Pertuan Agong lah, lebih kurang. So, semua orang macam, ini kalau aku dapat pilih ni, baik ni. So Nabi SAW solat, lepas solat semua sahabat memperlihatkan diri mereka kepada Nabi SAW. Konon-konon datang cakap dengan Nabi, tunjuk, ni aku ada kat sini ni. Supaya Nabi SAW pilih mereka. Dan Umar kata, aku paling mengharapkan pada hari itu akulah yang akan dipanggil sebagai Al-Qawiyul Amin. Kemudian Nabi SAW kata, wahai Abu Ubaidah, bangun. Dan Nabi kata, setiap umat ada padanya seorang yang digelar sebagai Al-Amin, yang paling amanah, yang paling jujur. Dan Abu Ubaidah adalah yang paling jujur dalam umat ini, Al-Amin dalam umat ini. So kemudian Abu Ubaidah dihantar ke Kristian Najran. Dan ada beberapa lagi peristiwa Nabi selalu menghantar Abu Ubaidah sebagai orang yang paling dipercaya dan paling jujur. Sehinggalah berlaku kewafatan Nabi SAW. Dan kita kena bayangkan peristiwa kewafatan Nabi SAW ni, selain ia adalah malapetaka paling besar buat umat manusia, Anas bin Malik kata itu adalah hari yang paling gelap di Madinah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai orang yang paling rapat, malah pada ketika itu dialah yang sedang menanggung beban tu, beban kesedihan, beban tanggungjawab. Dan berlaku satu perbincangan hanya setelah beberapa jam Nabi SAW wafat di Thaqifah Bani Sa'idah, di mana golongan Ansar, orang-orang Madinah, berbincang, meeting untuk lantik siapa pengganti Nabi SAW sebagai pemimpin. Dan ini sangat penting dilakukan segera kerana situasi sangat sensitif. Emosional, boleh jadi macam-macam, boleh berlaku perpecahan. So seorang pemimpin mesti dilantik dengan kadar paling segera. Bila Abu Bakar dan Umar mendengar golongan Ansar sudah berhimpun meeting di Thaqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar dan Umar pergi dan mengajak sekali Abu Ubaidah join sekali untuk pergi dalam meeting tu. The fact Abu Bakar panggil Umar dan Abu Ubaidah dah tunjukkan status level Abu Ubaidah untuk diletakkan dalam kategori ni. Bila sampai di situ, tentu berlaku perbincangan yang menjadi salah satu kita panggil ilmu sains politik, ketika mana Abu Bakar menyebut, Nabi pesan kepimpinan mestilah daripada Quraisy. So dia ada konteks dia, kenapa pemimpin mesti daripada Quraisy, khalifah yang dipilih sebagai pengganti mesti daripada
Quraisy. Kemudian Abu Bakar menyebut, Abu Bakar memegang tangan Umar dan memegang tangan Abu Ubaidah dan sebut, ini adalah dua orang yang aku paling redha untuk kamu pilih sebagai khalifah. Yang cakap ni siapa? Yang cakap ni Abu Bakar Siddiq. Tak ada siapa boleh nafi Abu Bakar adalah the ultimate sahabat, second to Prophet Nabi SAW. Sebaliknya Umar kata no way, dia turn the table over dan dia berbai'ah kepada Abu Bakar, dan Abu Ubaidah juga berbai'ah kepada Abu Bakar dan melantik Abu Bakar sebagai khalifah. Tapi dalam kisah ni, the fact Abu Ubaidah dicalonkan oleh Abu Bakar, ini bukan basi-basi, ini bukan cakap-cakap politik, ini dalam keadaan paling genting. Tentu Abu Bakar membuat pertimbangan yang paling dalam dan teliti tentang siapa yang akan lead umat ini selepas Nabi SAW. Dan pada pandangan Abu Bakar, dia adalah antara Umar ataupun Abu Ubaidah. Dalam satu riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW, ibu orang-orang yang beriman, pernah ditanya, kerana Nabi SAW tidak pernah secara eksplisit spell out ataupun tuliskan bahawa selepas Nabi wafat, yang jadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Dia hanya ada tanda-tanda ataupun kita panggil hint. Dia bagi hint sahaja, dan bukan dilantik secara clear cut. So Aisyah ditanya, wahai Aisyah, siapakah yang mungkin akan dinamakan oleh, kalau Nabi SAW namakan, siapa yang kau rasa Nabi akan namakan? So Aisyah kata Abu Bakar. Kalau selepas Abu Bakar, Aisyah kata Umar. Kalau selepas Umar, Aisyah radhiyallahu anha juga sebut Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah. So memang nampak statusnya, kedudukannya yang begitu tinggi, walaupun kita lihat tadi namanya ataupun kisahnya tak banyak dalam fasa Mekah. Kerana satu nature dia yang selalu pergi berperang, dia tidak ada di HQ, dia sentiasa berada di perbatasan dan berperang di medan. Yang kedua, kerana dia juga orang yang sangat quiet, dia senyap, dia tidak banyak. Kalau kita lihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah juga tidak banyak, kerana dia banyak berada di medan. So bayangkan, selepas Nabi SAW wafat, Abu Bakar mengambil alih khilafah, dan ketika Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, perkara yang paling Abu Bakar target waktu itu adalah untuk membuka Baitul Maqdis, yang hari ini kita lihat berdarah, yang dibom tanpa henti ni, termasuklah bayi-bayi yang di hospital yang dah tak ada bekalan elektrik, yang dikeluarkan daripada incubator dan semua yang ada di ICU itu meninggal dunia. Itu adalah tanah yang Abu Bakar fikir mesti dibuka, dan dia melantik kontijen ataupun batalion tentera yang pertama diutuskan ke arah Jerusalem, diketuai oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ketika hayat Abu Bakar, Abu Ubaidah sudah sampai ke sempadan Dimashq, lebih kurang 50 km, dan dia pada ketika itu melihat ada tentera yang cukup besar, luar biasa, dihantar oleh Byzantine, oleh Rom. Dan pada ketika itu dia menghantar surat kepada Abu Bakar, bagi tahu kita perlukan reinforcement. Abu Bakar hantar surat straight kepada Khalid Al-Walid yang berada di satu lokasi lain, bagi tahu the moment kau dapat surat ni, ASAP bawa semua tentera pergi join Abu Ubaidah dan reinforce tentera Abu Ubaidah. Bila Abu Ubaidah sampai dan join tentera, bila Khalid Al-Walid sampai dan join tentera Abu Ubaidah, setelah selang beberapa ketika, Abu Bakar menghantar satu lagi surat, bagi tahu Abu Bakar melantik Khalid Al-Walid sebagai general tentera. Kalau kita duduk di posisi paling senior, Khalid Al-Walid ni masuk Islam baru, sangat baru. Kita akan rasa apa ni, kita punya seniorship kot, akulah yang lead tentera ni, dah sampai ke sempadan ni. Dan Khalid Al-Walid pergi jumpa dengan Abu Ubaidah, bagi tahu, wahai Abu Ubaidah, aku tak inginkan benda ni, tapi ini arahan daripada khalifah. Dan Abu Ubaidah kata, of course, please proceed. Dan dia orang bertukar, dan general tentera diambil alih oleh siapa? Khalid Al-Walid. Peperangan berjalan sehingga dapat berita Abu Bakar As-Siddiq wafat. Siapa gantikan Abu Bakar? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab menggantikan kepimpinan Abu Bakar, dan surat pertama yang Abu Bakar hantar, yang Umar hantar, adalah surat kepada Khalid Al-Walid untuk diturunkan jawatan dan digantikan semula dengan Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Digantikan balik kepada Abu Ubaidah, dan peperangan itu berlaku. Dan kalau kita lihat fakta perang ni panjang,
satu demi satu kota dibuka, dan mereka dua ni tag team ni paling hebat, sehinggalah mereka berjaya sampai ke Jerusalem. Dan banyak diskusi dalam kalangan para pengkaji dan ulama kenapa Umar memecat Khalid. Dan salah satu pendapat yang paling popular dan kuat ialah kerana Khalid Al-Walid apabila dia jadi general tentera, umat Islam jadi rasa comfort sebab terlalu yakin dengan kebijakan dia. Military genius dia tu sangat hebat. So Umar kata, aku bukan buat ni sebab aku benci Khalid, tapi aku tak nak iman tentera-tentera Islam lebih bergantung harap kepada Khalid Al-Walid. Sehingga dalam siri peperangan tu, walaupun Abu Ubaidah adalah general tertinggi, ada waktu-waktu tertentu Abu Ubaidah lantik Khalid sebagai komander untuk spesifik strategi, nak tunjukkan Abu Ubaidah ni personality dia sangat tidak mengagungkan dan mengharapkan jawatan-jawatan yang tinggi dan gelaran-gelaran dan sebagainya. Sehinggalah kalau kita lihat mereka berjaya membuka kota Jerusalem. Dan mereka keep going. Khalid dan Abu Ubaidah ni keep going sampailah mereka sampai di sempadan Anatolia. Kalau Anatolia kita panggil hari ni apa? Turki lah. Sampai di sempadan situ mereka berhenti. Kemudian berlaku beberapa peristiwa besar yang menghalang tentera untuk terus mengembangkan lagi. Sehingga mereka henti di situ tu 700 hingga 800 tahun kemudian barulah tentera Uthmaniyah datang dan membuka Konstantinopel. So Abu Ubaidah ni dia dah sampai ke situ, dia sebenarnya target nak buka apa? Kota Konstantinopel. Sehinggalah kemudian ketika Abu Ubaidah dilantik menjadi gubernur di Syam. Gubernur di Syam ni macam mana kita nak panggil lah? Dia presiden lah, dia Perdana Menteri lah untuk negara Syam. Syria, Lebanon, Palestin dan juga Jordan. So waktu tu berlaku satu kemarau yang sangat panjang di Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab, sehingga Umar Al-Khattab meminta bantuan kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menghantar 4,000 unta yang penuh dengan barang makanan dan minuman, dihantar untuk penduduk kota Mekah dan juga Jazirah Arab, Madinah lah, basically semenanjung tanah Arab. Dan selesai isu kemarau ni, Umar Al-Khattab sendiri berangkat pergi ke Syam sebab dia nak join ekspedisi perang yang akan berkembang lagi daripada sempadan yang telah mereka sampai. Waktu inilah kita dengar cerita yang paling popular waktu kita sedang pandemik dulu tu. So apabila Umar Al-Khattab naik, Abu Ubaidah daripada Syam turun, mereka jumpa di border, di sempadan semenanjung tanah Arab dan sempadan Syam. Mereka jumpa di situ. Plan asalnya apa? Umar join dan mereka pergi ekspedisi perang untuk membuka lebih banyak kota dan tanah untuk umat Islam. Tapi waktu mereka sedang berjumpa, keluar berita, breaking news, bagi tahu kota Syam telah dilanda wabak, pandemik, dipanggil Ta'un Amwas, yang mana orang mati bergelimpangan, tak kira Muslim ke tak Muslim, wabak kan. Siapa kena, ada simptom, maksudnya dah tahu dah, confirm akan meninggal. Dan waktu tu berbincang, Umar Al-Khattab bersyura dan berbincang sama ada nak teruskan ataupun balik semula ke kota Madinah. So dalam perbincangan tu, semua membuat keputusan bahawa Umar perlu balik semula ke Madinah, kerana kalau Umar proceed masuk Syam, kena wabak, siapa yang akan ambil alih kepimpinan di Madinah? So tak boleh. So Umar setuju, okey, kita balik semula ke Madinah. So kita kena faham emosi Abu Ubaidah waktu ni, dia sedang target nak pergi buka kota Konstantinopel, dia nak pergi lagi, expand lagi. Dan bila Umar Al-Khattab join, dia rasa sangat excited Umar nak join, tapi tiba-tiba diberitahu Umar nak balik semula ke Madinah. Dia kata kepada Umar Al-Khattab, atafirru min qadarillah, engkau nak lari daripada takdir Allah? Itu satu soalan yang ditanya oleh Abu Ubaidah, yang mana di belakang tu ada banyak emosinya. Dan Umar Al-Khattab mula-mula Umar kata, aku harap bukan kau yang cakap benda ni. So Umar dia sangat sayang pada Abu Ubaidah, dia tak nak berbeza dengan Abu Ubaidah, dan dia tak nak ada konfrontasi dengan Abu Ubaidah. Tapi kemudian Umar menyebut, kita lari daripada satu takdir kepada takdir yang lain.
Dan kebetulan keesokan harinya Abdul Rahman ibn Auf baru balik daripada satu ekspedisi, dan dia join Umar Al-Khattab dan juga Abu Ubaidah dan para sahabat yang ada di situ, dan disebut, aku mendengar Nabi SAW sebut satu hadis. Inilah hadis kuarantin tu, bahawa Nabi kata kalau ada satu kaum di satu kawasan ditimpa wabak, orang daripada luar jangan masuk, orang yang berada di dalam tu jangan keluar. So benda tu disahkan oleh hadis Nabi SAW, dan keputusan Umar tu betul, dan Umar balik semula ke Madinah. Tapi Abu Ubaidah ni tadi saya sebut siapa dia? Dia adalah gubernur Syam. Dia rasa dia ada responsibility untuk balik semula dan menguruskan urusan umat yang sedang dilanda wabak ni. So walaupun dia dah dekat luar sempadan ni, dia masuk balik. Sebab dia ada kepimpinan dekat situ, dia kena uruskan umat dia, dan dia balik. Waktu tu Umar radhiyallahu anhu jadi sangat-sangat risau. Dia kata, aku kena buat apa saja untuk selamatkan Abu Ubaidah. So ditulis satu surat, bagi tahu dekat Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, ada satu urusan yang sangat urgent, aku perlu kau balik dan aku kena jumpa kau secara berdepan. Benda ni tak boleh dijelaskan melalui surat. Bila Abu Ubaidah dapat surat tu, Abu Ubaidah tahu ini sebenarnya tak ada apa-apa urgent pun. Ini sebab Umar nak bawa aku keluar daripada Syam. Dia nak bawa aku keluar daripada wabak ni. So ditulis balik surat, sebab ini arahan siapa? Arahan khalifah. Dia tak boleh suka-suka hati, tak nak lah, tak boleh. Dia kena jelaskan kenapa dia tak boleh keluar sekarang. So dia buat surat dan dijelaskan kepada Umar bahawa aku ada tanggungjawab kat sini, aku kena tengok keadaan di sini, dan aku harap kau berikan izin aku untuk stay. So bila surat tu balik semula sampai kepada Umar Al-Khattab, ketika Umar Al-Khattab membaca surat tu, Umar menangis. Dan para sahabat bertanya, kenapa wahai Umar, adakah Abu Ubaidah telah wafat? Dia kata tak, Abu Ubaidah belum wafat, tapi surat ini tanda bahawa dia sikit lagi akan wafat, kerana dia akan terkena wabak. So kemudian selang beberapa ketika betul-betul Abu Ubaidah terkena wabak tersebut, dan disebabkan wabak tersebut pada usia 58 tahun lebih kurang, pada tahun 18 Hijrah, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu an meninggal dunia. Dan kalau tuan-tuan nak pergi tengok, makamnya ada di Jordan. Di Jordan ada banyak makam sahabat yang meninggal sebab pandemik, sebab ta'un. Muadz bin Jabal, banyak. Dan juga ada yang di makam mereka di situ kerana syahid sewaktu perang Mu'tah. Contohnya Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha dan sebagainya. So nak ending ni, kita nak cerita nilai Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah ni. Satu hari ketika mereka membuka kota Jerusalem tu, Baitul Maqdis tu dikepung 4 bulan oleh Abu Ubaidah dan juga Khalid Al-Walid. Sehinggalah pemimpin Kristian yang ada dalam Jerusalem waktu tu, Baitul Maqdis, bagi tahu, kami nak serah diri, tapi kami nak serah diri dengan menyerahkan kunci ini direct kepada siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. So Umar Al-Khattab, kita tahu kisah ni popular, dia bergile-gile naik unta dengan pembantu dia, driver dia, dengan pakaian yang cukup sederhana, ada patches, ada tampal-tampal, dan dia masuk ke Baitul Maqdis, dan semua orang kagum melihat, oh inikah dia Amirul Mukminin. Sebab mereka tak ada media, tak ada gambar. Bila mereka tengok secara live, baru mereka tahu inilah sosok tubuh Amirul Mukminin, khalifah umat Islam. Kemudian diminta kepada Abu Ubaidah, dia nak visit rumah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kata tak payahlah, nanti kau menangis. Sebab bila mereka dah tawan Jerusalem, ini tempat yang banyak harta, kekayaan. Sehingga Umar pernah tegur sahabat lain yang baru setahun dah tukar kereta, dah tukar tunggangan, dah pakai baju branded. Umar kata baru 1 tahun dah upgrade life lah. Dan Umar ambil pasir dan Umar campak. Sebab Umar ni orang yang sangat zuhud. Dia cukup sensitif kalau kenikmatan dunia ni mengubah karakter-karakter gubernur-gubernur dia. So dia sendiri menjadi contoh dulu. Dia sendiri hidup sangat sederhana. Tapi kemudian di waktu pergi itu ditanya Abu Ubaidah, sebab dia nak cek rumah-rumah gubernur dan rumah-rumah menteri ni macam mana. Kita pun mungkin kena buat juga lawatan macam tu. So dia tanya, Abu Ubaidah kata tak payahlah. Umar kata aku nak tengok. So bila pergi, Umar tengok rumah Abu Ubaidah dan Umar menangis. Dia kata, kenapa kau ni Abu Ubaidah? Sebab ada satu tempat lapik tidur, ada baju besi, ada pedang, ada beberapa kurma dan sikit makan. Itu saja. Hidup dia sangat simple. Dan dia siapa? Gubernur. Kalaupun dia tak gubernur, dia ada semua profil dan status yang boleh melayakkan dia untuk apa saja kehidupan yang selesa. Sehingga kemudian Umar menyebut, Umar kata, dunia telah mengubah semua orang
kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Dunia dah mengubah semua orang kecuali engkau. Maksudnya nak tunjukkan karakter Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Dan pernah satu hari dalam riwayat sirah disebut Umar pernah hantar bonus 4,000 dirham kepada Abu Ubaidah dan juga Mu'adz bin Jabal. Dua orang ni sahabat yang sangat rapat. Dan dia minta ada SB yang cek tengok macam mana mereka belanjakan 4,000 dirham bonus yang diberikan tu. So ada kisah tentang Mu'adz bin Jabal untuk keluarga dia sikit sebab keluarga dia ada keperluan anak dan sebagainya. Abu Ubaidah dia tahu dia buat apa dengan 4,000 tu, semua tu diinfakkan. Semua tu diinfakkan dan Umar menyebut bahawa aku cukup bangga kerana masih ada orang macam ni dalam Islam. So dia nak tunjukkan status Abu Ubaidah. Dan kita akan ending dengan riwayat yang last ni, nak tunjukkan betapa Umar mengenang Abu Ubaidah sebagai sahabat yang paling hebat lah pada pandangan dia. Ketika mana satu hari Umar duduk dalam satu majlis, dalam satu ruang, dan Umar tanya, Umar kata tamanna. Dia kata, wahai sahabat, make a wish, nyatakan impian. Kadang-kadang kita duduk-duduk, kadang-kadang kita tanya, apa dream kau? Kau nak dapat apa dalam hidup ni kan? Aku nak beli rumah dekat sekian-sekian tempat, aku nak pakai kereta ni kan? Kita mungkin akan sebut. So sahabat ni dia sebut, aku nak seluruh ruang ini dipenuhi dengan emas, dan aku nak belanjakan emas-emas tu untuk sabilillah, jalan Allah SWT. Seorang lagi sahabat sebut, aku nak permata berlian yang aku boleh gunakan untuk dakwah dan perjuangan. Dan Omar keep asking, Omar tanya lagi, apa lagi, wish. Dan last sekali orang tanya pada Omar, engkau wahai Omar, apa engkau punya wish? Dan kita tak boleh bayangkan dia boleh fikir macam ni. Dia kata, aku punya wish, ruang ini dipenuhi dengan pemuda-pemuda seperti Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Pada dia itu adalah aset yang paling mahal dan paling resourceful. So dia menyebut tentang Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. So ini adalah seorang sahabat Nabi SAW yang digelar sebagai Al-Amin umat ini, yang paling jujur umat ini, dan gelaran itu diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, As-Sadiq Al-Amin, yang paling benar dan yang paling amanah. Semoga satu hari nanti Allah SWT berikan kita kesempatan, kita boleh pergi ziarah makam Abu Ubaidah, mengambil inspirasi, hidup berjuang, hidup simple tapi setia dengan kebenaran, walaupun sukar, walaupun susah. Dan Allah SWT lindungi hati kita daripada kecintaan dunia, jawatan, kuasa dan kemasyhuran tu. Dan itu satu ujian yang sangat besar lah kepada kita semua kan. Jadi daripada Abu Ubaidah ni kita belajar hal demikian. Dan daripada sahabat-sahabat dan saudara mara kita di Palestin yang melihat rumah mereka roboh, hancur, mereka sebut Alhamdulillah ala kulli hal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita yang tengok video tu kita ingat dan kita kemudian skip dan kita tidur, kita buat hal kita. Mereka melalui itu setiap saat, detik dan hari yang kita tak mengingati mereka itu. Tapi itulah tanda-tanda keimanan yang betul-betul berpasak di dalam jantung hati. Kalau tak mungkin boleh sebut perkataan-perkataan tu. Kita sebut dalam keadaan senang itu mudah, tapi berada dan berdepan, melihat anak, isteri, melihat ibu dan ayah, melihat adik-beradik mati. Tak tahulah kalau tuan-tuan perasan tengok gambar-gambar yang terlalu horrific, kadang-kadang malam kita tak boleh nak tidur. Kita yang tengok gambar tak boleh tidur. Bayangkan doktor-doktor yang menguruskan dan merawat mereka tanpa henti, melihat kaki putus, tangan putus, kepala berkecai, budak-budak, baby dan sebagainya. Semoga Allah SWT berikan mereka semua kekuatan, dan Allah ampuni kelemahan kita semua yang hanya mampu berbuat sedikit. Apa pun yang kita buat, alhamdulillah, kita syukur sebab Allah gerakkan hati kita untuk lakukan sesuatu. Walau sekecil kita berdoa atau kita cuba tahan diri kita daripada satu dua benda produk yang kita rasa confirm ini support kepada rejim, kita tahan. Itu semua akan dikira oleh Allah SWT sebagai tanda keimanan. Kalau tak, kita akan buat bodoh ya. Biar tak heranlah siapa pun apa pun jadi, ini bukan urusan aku. Kalau kita sudah sampai ke tahap itu yang kita bimbangkan. Kalau hati ini sudah tidak ada rasa apa-apa lagi, itu tandanya keimanan kita ada masalah yang besar. Semoga Allah SWT bantu kita dan golongkan kita dalam kalangan orang-orang yang sentiasa setia bersama kebenaran, sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.